أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Memang Lailatul Qadar lah. InsyaAllah. Amin amin. Okey ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada semua ke podcast BTZ. Sekali lagi kita bersama Bai Haki, saya Zahil dan juga Taufik. Dah awkward lah, dah rasa bergegar bila Adalah Masya Allah. Power. Baru je kita mendengarkan daripada Al-Qari. Oh, Masya Allah. Bacaan yang dibacakan daripada Sayyidi wassadati. daripada surah Al-Qadar ya, masya-Allah. Agak-agak masa kenapa baca surah Al-Qadar ni, Bai? Well, of course lah, bulan Ramadan kan. Bulan yang kita waktu-waktu yang kita tengah cari-carikan lah. Dinanti-nantikan Dinanti-nantikan lah. Malam iaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar Yes. Tahu ke tak kita ni malam Lailatul Qadar ni bila? To be honest, I mean you all patut lebih Kita pun tak tahu, tahu lah. Kita tahu ni lebih InsyaAllah dia lebih kurang tarikh dia. tak, you all lebih faham mungkin. Macam kita yang I think semua dah orang faham biasa pun, ni kan, orang biasa ni mungkin Alhamdulillah. Kita nak luar lebih biasa tahu lah kira. korang luar biasa. Ada Ni mana dalam tak. biasa. Ini antara malam-malam yang dirahsiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlakunya malam ni untuk nak mendapatkan apa ni? Allah nak filter lah nak filter, nak tengok siapa di antara hamba-hamba Allah yang betul-betul berusaha, especially pada 10 malam yang terakhir. Sebenarnya kita dapat banyak riwayat yang mengatakan malam-malam Lailatul Qadar ni berlaku pada malam-malam ganjil. Yes. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahawa dia pada malam-malam tertentu. Dan Nabi sebut malam yang keberapa ya? Banyaklah dia riwayat dia. Banyak kan? Kita boleh go one by one lah. Demi verse dia insyaAllah. So sebelum kita masuk pada malam-malam tu, kita nak tahu tentang surah Al-Qadar yang kita dah biasa hafal, yang kita dah biasa baca dalam solat, yang biasa kita baca dalam kehidupan kita. Apa kelebihan yang Allah sebut dalam surah Al-Qadar? Saya rasa yang penting juga adalah kadang-kadang ada orang cakap, Ustaz ini nanti kita boleh dengar ujung-ujung Tapi cerita dia adalah untuk kita mendapati sesuatu perkara yang besar, dia perlu kepada preparation So jangan sampai dah ujung-ujung Ramadan baru kita dah nak fikir pasal benda ni kan. So mudah-mudahan kalau kita siap sekarang, insya-Allah dapatlah perkara-perkara yang kita rancangkan tu insya-Allah. Rata-rata imam pun during tarawih ke dah baca dah. Dah baca dah kan. betul. Boleh second rakaat or what. Betul. Surah Qadar ni memang special sebab surah dia pendek. So kita memang selalu bacalah dalam solat dan sebagainya. Cuma bukan nak mengatakan yang pendek tu tak bermakna sangat, tapi disebabkan surah ni dia memang direct to the point yang Allah nak sebut tentang malam yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar tu. Jadi balik pada surah Al-Qadar tadi, you baca ayat pertama tadi, apa ayat dia, Bai? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi ayat pertama, so ada beberapa perkara. Pertamanya adalah surah ini bermula dengan perkataan inna. Allah. Right. So inna ni kalau kita English, I don't know your English translation, but I think it's verily ke indeed. We send it down. Awal sekali inna. Betul lah. Oh terus Terus. Kurang sikit. Dia awalnya tu inna tu bahasa Arab disebut sebagai taukid. Taukid tu berarti nak stress a particular matter. Macam inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami ada macam tu. Sesungguhnya. Sesungguhnya lah, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Now, anytime kita nampak dalam Al-Quran ada perkataan inna tu, berarti Allah nak say something important lah. That's the most important thing that we need to know. Very very important No, and then Allah sebut inna also dia ada nahnu kat dalam tu, berarti kami. Awalnya dia innana, tapi dikarenakan ulangan nun, dua nun tu, maka dibuang satu jadi satu je, innana. Now cerita dia adalah, kenapa orang tanya, Ustaz ini Allah nak sebut pasal Allah turunkan, tapi kenapa pakai kita, kami?
Kenapa? Yes, correct. Which is dalam Quran banyak Allah sebut tentang sirah dia tu sirah yang Jamak lah, seorang sirah macam gitu. jamak. Dia gunakan kami instead of I. Betul. Maka bukan nak cakap Tuhan tu banyak. Wali'iyazzubillah, kita syirik lah cakap macam tu. Tapi maksud perkataan nahnu di sini adalah merujuk kepada dalam orang putih orang cakap the royal we. The royal we. Okay. Keagungan Allah. Keagungan. So kalau raja-raja ke emperor ke apa ke dia nak keluar, kami bertitah. Dia tak cakap aku bertitah. Yes, Nak nunjukkan kebesaran. betul. So dah lah nombor satu dia buka dengan indeed, sesungguhnya. Kemudian nahnu, kebesaran. So benda ni memang penting lah. Okay. So basically this is the strongest message that I want to send to you. Kan? Macam like opening dia lah senang cakap. Exactly. Okay. Lepas tu bila kita belajar tafsir ni kan, satu-satu tu kadang-kadang penting. Betul. They just don't look at the translation and then try to conclude kan. Tapi every word tu Every word plays a part. big inilah makna. Dalam macam surat-surat yang mungkin message-message yang Panjang. penting dan tertentu, mesti dia punya opening macam all those weird yang perkataan yang kita tak pakai harian kan. Itu nak correct. track kita punya attention lah. Yes. Itu cara Allah SWT komunikasi dengan Nabi SAW. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Perkataan anzalna pun penting. Anzala berarti turun. Allah turunkan sesuatu. Tapi dalam bahasa Arab kadang-kadang Allah sebut anzala, kadang-kadang Allah sebut nazzala. Dalam ayat Quran kan kita kan. Nazzala alaih. Dia nampak macam macam sama, tapi dia ada perbezaan dari sudut a bit of a nature. Anzala tu turunkan satu benda selepuk. Nazzala tu turunkan satu benda pelan-pelan. Nah, ni cerita dia apa ni? Dia nak merujukkan kepada Al-Quran. the stages of revelation. Yes. Okay. Quran so, ini awal anzalna, so satu selepuk. 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 Okay. Nah, cerita dia apa? Quran ini awalnya di Lauh Mahfuz. Okay. Kemudian diturunkan ke langit dunia secara selepuk, kemudian pelan-pelan kepada Nabi sepanjang 23 tahun. Right? No, so kalau perkataan ni anzala, it is talking about which type? Number 2 tu lah. Not the third one. Sama dunia. Sama dunia, Baitul Izzah kata para ulama. So Allah turunkan semua kat langit ni, itu namanya anzala ni lah. Ada pun yang lagi satu tu turun pelan-pelan kepada Nabi, itu namanya Munajjaman tu, itu yang merujukkan kepada nuzul Quran. Yang berbeza dengan Lailatul Qadar. Ya. So inna anzalnahu. Ya. So orang kadang tanya, bukan Quran tu turun mengikut situasi, mengikut occasion yang berbeza. Kenapa dia turun pada Lailatul Qadar, which is dalam surah yang berbeza Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pun Allah sebut juga. Ada juga. Allah turunkan Al-Quran pada pada macam malam duduk sini berbual macam dalam kelas tau. Macam tu advantage dia dapat. Kita pun memang macam tengah discuss ni. Tengah discuss ni kan benda ni for kan. me, advantage for me because I macam orang luar jadi senang. Tak, cerita dia bila tak berilmu. Kadang-kadang bila kita bincang, kita belajar dulu. Betul. So kita actually revise Benda ni memang revision untuk kita. Kalau Hopefully tak ada, for all of you. Okay, Belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Correct. Kita tak Inna perfect. anzalnahu. Hu kan? Tadi kita bincang pasal huwa yuridu apa tadi semua kat luar tu kan? Anak berah. Anak abra tadi, bayi belajar bahasa Arab dahsyat. Nah, hu tu merujuk kepada Quran lah. Naam. Soalan dia adalah kenapa Quran tak disebut? Yes. Kenapa inna anzalnahu, kami menurunkannya, tapi bukan inna anzalnal Quran. Kata para ulama, dikarenakan kalau benda tu dah memang established and known, tak payah nak ulang apa? Yes. Dah dikenal lah. Dah kenal lah. Kalau Allah cakap pasal Lailatul Qadar ni, tak ada benda lain lah yang Tuhan turunkan lah. Tuhan turunkan hujan ke apa ke, tak? Tuhan turunkan Quran. Itu cerita dia. Itu yang fokus je. And then fi Lailatul Qadar. Now, kenapa nama malam ini Lailatul Qadar? Ini ada beberapa pendapat lah. Ini kita kena faham perkataan qadar. Malam Qadar. Kalau translation dia macam-macam lah. Ni apa ni? Night of Glory. Saya pun tak faham Night of Glory tu apa. Tapi yang penting dia malam yang besar lah. Malam yang agung. Betul. Ada 3 makna kepada qadar. Makna pertama kepada qadar adalah inilah kebesaran, kehebatan, glory. Dikarenakan apa? Dikarenakan Quran. Quran itu membuat malam tersebut hebat. Pertama, okay. Keduanya adalah qadar juga berarti kepada takdir. Al-qada'u wal qadar. Ya. Dikarenakan apa? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam tersebut selain daripada Quran itu turun, malaikat diberitahu oleh Allah untuk melaksanakan takdir pada tahun tersebut. Okay. So qadar-qadar Allah ni Allah yang tahu kan? Ketentuan semua. So ketentuan tu mula to be executed on that particular night. Nah, soalan dia adalah menarik. Ini perbincangan yang kadang-kadang kita boleh debate also lah. Tapi apa kaitan dengan kita apa? Yes, correct. Bukan kadar So benda tu kadar tu yang takdir tu untuk malaikat ke untuk kita? Untuk kita. So malaikat dapat tahu daripada Allah mengenai kita ni. Okay, dia ni kau mula start kasih dia ni.
mula start kasi dia tu dan sebagainya. It's That like night, gonna know what happen exactly that night. in the future, is Yeah. it? Yes. For the future. Apa yang akan diberikan sebagai ketentuan tu Allah SWT suruh malaikat untuk execute lah. Okay. Oh sama lah. Oh, Execute. execute lah the word That beginning of that night. Okay. Cuma untuk kita fikir tapi takdir tak boleh berubah apa. Yes. Tapi kita fikir dalam hadis Nabi pernah cakap kalaulah ada benda yang boleh merubahkan qada dan qadar, satu benda, doa. Doa. Dalam Ramadan kita kena buat apa banyak? Doa. So kalaulah Tuhan takdirkan okay, malaikat turun malam qadar, okay, ni kau mula untuk execute dia punya will. Dia tahun ini dia buat duit lebih kurang 50,000. Katalah macam tu Kita doa banyak, ya Allah kau limpahkanlah rezeki aku. Boleh tak 50,000 tu jadi 1,000? Boleh. Kemungkinan boleh. Boleh. So pentingnya malam tu. So number one, qadar adalah hebat. Qadar kedua adalah takdir. Ketiga adalah sempit. Sempit. Dalam Quran Allah sebut faqudira alaihi rizquh. Disempitkan rezeki dia. Kenapa sempit? Pasal malaikat turun dengan ramai sehingga menyempitkan dunia ini. Wish. Ramai sangat malaikat yang turun. Kau goosebumps saya dengar. Goosebumps. Betul sih. Okay, Ustaz, next Ustaz. Qudira alaihi baik So inna anzalna fil qadar. Next bye. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ustaz explain sikit Ustaz. Wa ma adraka. Jadi Allah SWT dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah SWT suka bertanya ni Allah SWT suka What will explain to you what that night of glory is? Apa yang dimaksudkan dengan ni kan? Sebab Allah nak tunjukkan ni, nak fahamkan kita makna dia dalam Quran juga ni. Okay. Allah kata, apa yang kau faham pasal malam Lailatul Qadar ni? So kita ada macam-macam fahaman lah. Ketika itu zaman Nabi, kita macam-macam fahaman lah. Mungkin pasal ada Quran dan sebagainya. Jadi bila Allah SWT tanya kepada Nabi SAW tu, atau tanya kepada kita lah, seakan ni komunikasi Allah SWT dengan Nabi apa? Yes, Quran ni kan is satu conversation Allah dengan Nabi SAW. Jadi nak menunjukkan bahawa memang itulah yang diplan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang lain ataupun bukan benda-benda yang memang serta-merta dia datang, kan? Jadi itu straightforward lah Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Cuma ada perspektif sedikit lah kalau boleh tambah. Biasanya kalau kita fikir pasal Lailatul Qadar, kita tak fikir sangat mengenai apa wama. Kita fikir bila apa. Ya. Dengan itu adalah perbincangan bila Lailatul Qadar. Tadi Ustaz dah sebut awal-awal dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat pun yang Nabi tu pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, Lailatul Qadar ni bila? Hebat Lailatul Qadar ni. Macam-macam benda berlaku. Bila? Kita nak tahu bila lah supaya kita boleh jump on it lah kan. Nabi pernah cakap, aku pernah diberitahu Lailatul Qadar tu bila. Tapi Allah lupakan aku. Macam tu pula. Diberitahu kepada Nabi, kemudian diangkat. Seolah-olah memang tadi Ustaz sebut nak dirahsiakan malam tersebut. Supaya orang tak complacent lah. Ya, supaya orang tak pilih malam tu then the rest of macam relax kan. Exactly. Ya, Maka tapi sahabat-sahabat banyak nak tahu juga. of course lah. Maka Nabi cakap taharrau, carilah malam Lailatul Qadar tu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. So dia ada beberapa riwayat-riwayat. So kalau kita tambah, kalau kita add semua kan, yang confirm adalah lebih kurang 10 malam terakhir. Kemudian Nabi tambah 10 malam terakhir yang ganjil. Cuma masalahnya pula adalah macam nak kira malam yang ganjil tu. Betul. Kiraan dia macam mana? Kiraan dia macam Siapa pernah dengar kalau orang tak lama ada senang buat je lah 10 hari tu buat. actually ujung macam tu. Yes. Orang lama kira malam Lailatul Qadar macam mana tau? Malam 7 liku. Benar tak? 7 leko. Tak ada. Keropok leko je. Air pun sama juga. Dan kalau orang lama cakap ni kalau ada ni dengar terus lapar saya. Ayo. Ingat badar. Ingat bazar. pasal Badar. Badar. Malam diorang cakap kalau malam 3 liku tu malam ke-27. 3 leko Berarti dia kira terbalik tau. Okay. Dia kira pada belakang. So kalau kita nak, So hari raya backwards lah. Backwards. Yalah. So kalau my point is, kita kira macam mana pun kadang-kadang tak dapat juga malam tu dari segi ukuran dia. Tapi kalau kita tengok kat sahabat-sahabat Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi yang lebih agak fokus on this issue. Antara yang kita boleh sebut sekarang is Abdullah bin Abbas. Bin Abbas ni memang nak sangatlah tahu bila. So dia tengok kat Nabi punya hadis-hadis, dia try Detail. Dia ada dua pendapat. Kalau kita Ibn Abbas yang pendapat pertama, bila awal hidup dia cakap 23. Aku quite convinced confirm 23. Ujung hayat dia cakap tak. Aku rasa aku tukar sikit pendapat Pendapat aku 27. Now ramai ulama pun suggest pendapat yang paling kuat 27 sebenarnya. Tapi Ibn Abbas arrive to that particular conclusion agak pelik sikit. Dia cakap kalau kita kira bilangan huruf di dalam Lailatul Qadar, kira berapa? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 Lailatul Qadar, perkataan ini diulang dalam surah ni berapa kali? Kau sampai gitu detail 3 kali. Yes. 9 kali 3? 27.
dah involve mathematics, dah involve. Ni dia panggil apa ni? Ada cakap isyari. Ada satu lagi. Isyari. Kemudian ada cakap kalau kita kira kepada perkataan-perkataan surat Qadar, kalau kita kira inna anzalnahu fi, dia cakap ada 30 perkataan. Ni dah adadi ya. Tafsir adadi. Betul. Perkataan ke-27, kalau kita tengok perkataan hiya. Salamun hiya, which means what? It. Seolah-olah nak jawab apa, kalau kau nak tahu mana satu, jawapan dia apa? It. And it is what? Number 27. Oi. Goosebumps. Sampai macam gitu orang punya research diorang mendalam sini. Tapi benda ni banyak dalam Quran. Okay. Benda bab perkiraan ni sampai jadi satu ilmu yang baru Para sahabat, even para ulama kita yang macam really impressed dengan Allah SWT ni susunan. Daripada susunan words dia, huruf dia, ya Rab. Sampai macam gitu punya detail. Dia kira boleh 9 huruf tadi Lailatul Qadar. Kau ni baru 2 ayat saya kita cover. Kau apa lagi saya the rest ni kan? Could be betul benda tu. Could be yang paling the best lah. Because dah ada semua petanda. Tapi at the end of the day, apa yang Nabi nak anjurkan, sebab Nabi merahsiakan. Nabi kata taharrau bil ashr al awakhir kan. Maknanya dia kita tungkus lumus lah pada 10 malam yang terakhir. Paling senang untuk orang-orang yang mungkin kadang-kadang kerja, kadang-kadang tak dapat peluang. Jadi dalam 10 malam tu insya-Allah kau akan dapat Lailatul Qadar kau tu. Tapi kalau Nabi boleh go into lagi eksklusif, pilihlah malam-malam yang ganjil. Sebab Allah suka pada yang ganjil apa? Allah suka pada yang ganjil. Semua kita tengok amal ibadah kita al-witir. Kenapa ada witir dalam amalan kita? Allah tu suka pada yang ganjil. Makan kurma kita cakap kemarin 3, 5 ganjil. Insyaallah witrun. Innallaha witrun. Macam mana pula kalau orang yang bekerja, overtime lah dan sebagainya, dan diorang cakap taklah aku kerja, kira ibadah juga sini. Macam mana? Sebab bulan Ramadan ni datang setahun sekali. Jadi macam mana pun, so which means this is ibadah, means ibadah lah, tak ada kena-mengena. Dia tak ada kewajipan. Okay. Cuma senang aja. Bab benda-benda yang macam bonus ni is kalau you buat, bertuahlah you. Tapi kalau you tak buat, maka rugilah you. Itu je. You tak akan dijadikan satu dosa. Tapi malam-malam ni yang jarang datang. Jarang datang. And kita pun bila, kalau kita tengok pada sejarah-sejarah zaman Nabi, macam mana Nabi iktikaf waktu ketika 10 malam, mengasingkan diri daripada isteri dan sebagainya. Nak tunjukkan this is really a big deal. Big deal benda je ni. Dah mengasingkan dengan isteri je dah. Ni betul punya big deal. Sebab bila Nabi buat benda tu, sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan yang Nabi tau, orang yang dah dijamin syurga Allah SWT. Tak ada dosa. Orang yang maksum daripada apa pun, Nabi pun tetap kejar benda ni. Apalah sangat dengan kerja yang kita, kena ingat, kerja tu bukan daripada kita, kerja tu daripada Allah. Kalau mungkin kita buat Lailatul Qadar ni, Allah akan tambahkan lagi rezeki kita dengan kerja tu. So itu benda yang balik pada tadi topik tu lah. Bab apa kita panggil ketakwaan tu. Bala in tasbiru wa tattaqu. Maknanya kalau kita sabar dan bertakwa, actually benda kerja tak kerja ni, banyak orang boleh buat alasan. Correct. Sama. Unless memang kalau you tak kerja, you matilah. Yalah, betul. Cuma rugilah. Itu je kita boleh cakap. And I think kalau untuk orang-orang yang mungkin masih rasa macam tu, kita kadang-kadang bolehlah faham jugalah kenapa dia rasa macam tu. Tapi mungkin juga dia tak faham nilai Lailatul Qadar tu lah. Dengan itu kita go to the next verse. Next verse is Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wah, I suka you punya kha tu lah. Macam kat Mesir lah. Betul-betulnya Khair. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ulama khilaf. Sama lagi lah bincang nombor ni. Ya, nombor ni banyak benda. Nombor ni ulama khilaf. Kalau Allah sebut mengenai nombor dalam Al-Quran, adakah kita kena ambil literally ke metaphorically? Berarti kita ambil 1000 lah, ataupun 1000 tu ada makna lain. Betul. So kadang-kadang kita cakap 1000, tapi kita nak berikan gambaran banyak. Berapa ramai orang tak tahu. Kita cakap 1000. Bila kita 1000 tu boleh 8000, boleh 7000. Betul. Banyak lah maknanya. Tapi Lailatul Qadar ni, kebanyakan ulama cakap tak, you're supposed to take it as it is. Now, 1000 bulan divided by tahun. Kata para ulama, lebih kurang 83 tahun. Right? 83 tahun tu lebih kurang average lifespan of the human being. Yes, correct. Nak cerita apa? Kalau kita dapat one moment of ibadah Lailatul Qadar, dia itu pahalanya lebih besar daripada seumur hidup kita beribadah kepada Allah. Subhanallah. Wah, nak cari lah. Memang kena cari lah. Seriously.
Ada Dah riwayat. tahu nak cari ini ni yang dah tahu ni, dah yang tahu ni. kita nak tunjukkan bahawa benda ni kadang-kadang orang tak tahu. Yes. Bukan kita nak sangka buruk, cuma kita pun kadang-kadang terlepas pandang daripada benda ini. Tapi ini yang Allah janjikan kepada kita. Benda yang boleh sampai nilainya seumur hidup kita. Amalan dia Allah kata khairun min alfi syahr. Mungkin ada orang sampai 80 tahun, ada orang tak sampai. Betul. Alhamdulillah lah. Betul. Kalau dia dah dapat capai malam Lailatul Qadar tu. And tak rasa pun kalau ada orang hidup 83 tahun boleh setiap saat itu ibadah ke Allah. All of course. Tak boleh apa? Tak, tapi kalau let's say mathematically every year you dapat kejar Lailatul Qadar. Kau 83 year. Imagine 10 tahun aja. Tak payah cakap banyak-banyak. Imagine 10 tahun je. And cuma ayat dia cakap apa tau? Min al-fishar. Berarti lebih baik tau. Dia bukan 83 tahun tau. Dia lebih daripada 83 tahun. Wah. Lebih makna dia kita tak tahu. Could be 100,000. Could be 200,000. InsyaAllah Kita cubalah kadang-kadang buat ibadah sini sikit kan. Kadang-kadang nampak banyak, nampak sikit. Tapi this is the moment yang kita buat sekali, settle lah. Bayangkan every ibadah yang kita buat malam tu Allah bagi pahala dia khairun min alfi syahr. Bacaan Quran lebih baik daripada 83 tahun kau. Tarawih lebih baik untuk lebih daripada 83 tahun kau. Maknanya dah settle lah. Itu satu malam. Itu satu malam. Bayangkan kalau setiap tahun you kejar. Itu kita tahu hari tu. This particular ibadah. Kalau this is ni Lailatul Qadar kita tak tahu sih. So kita nak kena malam. So make sense lah. 10 hari 10 malam tu kita Limbat all lah out habis-habis lah. Dia sebaiknya 10 hari sebab kita tak tahu. Sebaiknya, yes. Tapi kalau tak pun hari-hari yang ganjil. Tapi kalau tak pun satu hari dalam 10 hari tu. Allah SWT tak ada sepanjang Ramadan lah. Just confirmkan lah. Actually kalau nak save macam gitu lah kan. tu paling senang lah. Nanti lepas ni ujung kita akan bincang. Actually nak kena buat apa? What is the bare minimum untuk dapat Lailatul Qadar? Okay, kita go next ni. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah Warruh. Warruhu fiha Biizni rabbihim. biizni rabbihim min kulli amr. Okay, Allah sebut pada malam tersebut antara benda yang berlaku bila Lailatul Qadar itu jadi, malaikat-malaikat akan turun berserta ruh. Now ruh di sini, ni kena bincang. Para ulama sebut tak lain Ruh. Okay. Tak lain dan tidak bukan ruh merujuk kepada siapa? Jibril alaihissalam. So Jibril punya status ni berbeza dengan malaikat lain. Okay. Dia pelik juga. Boleh je Allah nak cakap turunnya malaikat dengan Jibril. Jibril memang part of malaikat apa? Betul? Yes. Tapi dia macam kita cakap Manchester, tiba-tiba Manchester Boleh tak? Sensitif tak? Okay, Liverpool lah. Okay. Kasih example je orang faham lah. Liverpool is going to come to Singapore and Salah. Muhammad Salah. Kenapa kena sebut macam itu Muhammad Salah? Padahal Muhammad Salah dah part of Liverpool. Exactly. Kenapa cakap macam itu? Pasal dia penting apa? The main lah. Dia main apa? The main. So kalau Allah sebut Tanazzalul malaikatu warruh, berarti apa? Jibril tu penting. Kenapa Jibril penting? Bukan ke dia yang turunkan Quran pada awal tu? So it is part of honouring him also. Wah, kira is honouring. Commander pun turun lah. Exactly. Maknanya dia bukan calang-calang. Kalau orang cakap besok meeting datang, ingat tau dengan bos tau. Kita kan? Bos pun turun tau. So kita highlight benda tu. Correct. Yang benda ni is a big thing. And you are being honoured lah kalau orang yang besar datang turun sekali. Kalau kita nak cakap the whole company is coming tomorrow and the boss. Mesti macam the whole company mesti ada bos. Dengar bos dia besok kena pakai. Kalau kita dengar the normal company biasanya okay lah besok pakai biasa. Bos datang ke tak datang tak tahu apa. Tapi bayangkan ketua kepada para malaikat dia pun turun. Jibril turun kepada apa dia punya title Jibril Ruhul kira Ruhul Amin, kira dia kepala kepada para malaikat. Betul. Kan. Jadi macam-macam lah kalau cakap pasal Jibril ni. Lagi Jibril memang Ramadan tu memang dia bertemu dengan Nabi SAW. Pertemuan yang pertama di mana diturunkan Al-Quran dengan Iqra dan sebagainya. Jadi memang dia is the main project director. Macam you sekarang lead project ni. Tak ada apa-apa. Ana tak ada apa-apa. Tapi kita tengok pada apa ni orang kata capacity yang manusia lah. Kalau you datang as a whole, one company datang, termasuk you, means is a big deal. Big event apa. Jadi bayangkan para malaikat aja dah subhanallah. Kita tengok martabat diorang. Turun pula Jibril, kepala diorang. Satu hari nak kena berbual pasal Jibril. Boleh? Boleh Jibril Sisi
No lah. The commander. Dia commander The commander of the head of commander. Ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa tadi cakap ruh tu kena faham? Pasal ada orang saya pernah dengar dia cakap, Ustaz, saya dengar bulan Ramadan ni roh orang meninggal pun turun. Dah dengar tak orang macam tak tu? faham kan? Pasal the word roh ni kan. So macam nak faham, So baca make- tafsir. Understand. Sebab ruh dalam Al-Quran bukan tafsir literal tau yang kita nak tak boleh faham. translate je. Macam orang kata roh-roh ni orang-orang yang dalam apa ni, kita faham ada riwayat mengatakan orang-orang dalam syurga, dalam neraka ni akan ada perubahan. Waktu Ramadan ke waktu hari raya. Tapi kalau nak cakap dia orang turun berserta dengan kita solat dan sebagainya, benda ni tak ada perbincangan. Tapi saya dengar tu dulu ada orang punya pendapat dia cakap patut tu lah di antara amalan orang Melayu. Saya kalau salah minta maaf Ada orang cerita kat kita, dia cakap patut tu kita ada amalan letak lampu colok. Serius Kan kalau kampung dulu kan kalau malam Ramadan kan letak kita hari ini ada lampu lap-lip lah. Lampu colok macam yang dekat kampung-kampung So antara pendapat ataupun pemahaman adalah supaya roh ni bila turun dia tahu mana nak pergi lah. So macam kapal terbang turun ada runway ada lampu. Turun lah macam tu. Okay. So mudah-mudahan kita tak ada Whereas actually the word roh tu is Jibril. Roh tu balik kepada Jibril sahaja. Bukan Kepada yang lain. Sebab roh tu dia besar sangat tu kan. Betul lah. Now biizni rabbihim kan dengan izin Tuhan. Kenapa kena cakap macam tu? Dikarenakan dulu di kalangan orang-orang Arab ada di kalangan mereka yang faham bahawasanya malaikat itu sebenarnya sebahagian daripada Tuhan. Ataupun anak Tuhan. So malaikat ni boleh buat apa diorang nak. Tapi Allah sebut tak pada malam ini bila malaikat turun kenapa? Pasal Allah izinkan. Hebat macam mana pun malam tu tak berlaku hanyalah dikarenakan apa? Allah izinkan. Ya, dia punya green light lah. Yes. Wah. Dan malaikat ni memang takkan gerak melainkan Allah. Betul. Tanazzalul malaikah. Warruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Min kulli amr ni tadi urusan takdir tu lah. Setiap takdir yang Allah dah bilang kepada malaikat untuk mereka sampaikan. Okay, ni kerja kau Yes. Ni kerja kau Masa tu lah Min kulli. bermula. Beginning from that particular night for the coming year. Last kali. InsyaAllah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ustaz. Salamun hiya. Salamun Hiya kita cakap pasal salam ni, matla'. salam tu maksudnya keamanan, kedamaian. Cuma apa yang Allah maksud sini maknanya dia Allah SWT memberikan kemudahan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar tu, dia akan mendapat segala-galanya daripada keamanan, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada keberkatan malam itu, pahalanya dan sebagainya sampai matla'il fajar. Sampailah kepada Sampai fajar. timbulnya fajar tu lah, Break of pagilah. Sampai pada waktu pagi. Saya rasa benda ni menarik lah dari sudut kalau kita fikir pasal salam, perkataan salam tu which is peace ataupun keamanan dan sebagainya. Takdirnya adalah, hakikatnya adalah kat dunia ni tak ada keamanan yang penuh. Betul. Ultimate peace is something that you don't feel here. Keamanan yang hakiki itu di syurga. Kan Nabi sebut antara qauluhum salam. Diorang kat syurga ni itulah. Kat dunia ni kita perang sekarang tengah Ukraine Russia lah, tengah perang kat Palestine, kat mana-mana semua kan, macam-macam perang dan Memang takkan ada. Tak ada. Tapi seolah-olah Allah nak cakap kalau kau nak rasa lah, kau nak gazette sikit aku kasih kau rasa sikit lah keamanan tu rasa macam mana Malam Lailatul Qadar. Jadi kalau yang nak mengejar keamanan, seakan-akan cakap aku ni dah lama tak rasa tenang, aman, kejarlah malam Lailatul Qadar. Ya, tapi kadang ada orang macam cakap, malam ni hujai renyai-renyai. Mungkin malam ni kot. Itu kita bincang ni, tanda-tanda dia. Kan? Which is true. Tanda-tanda dia. Ya. Which is true. Maka kata para ulama, ketenangan ini boleh ketenangan yang kita rasa pada dada-dada kita, boleh juga ketenangan yang kita lihat dan experience outside. Dari segi visual, dari segi hati. Okay. Dari sudut visual kita kena tengok tanda-tanda kiamat. Kita kena ingat tanda kiamat. You ingat tanda-tanda kiamat tak? Antara tanda-tanda Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ni hujan. Hujan. Betul, hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan hujan. Kemudian bila aku dalam apa yang Nabi cakap aku diperlihatkan itu, aku bila salat, bila aku turun itu alama in watin. Nabi tiba-tiba sujud tu dalam keadaan basah. Sujud dalam keadaan basah means hujan. Berarti bila solat tu mula tak hujan. Tiba-tiba turun hujan. So kata para ulama antara tanda Lailatul Qadar adalah hujan yang apa nama dia? Bukan serta merta macam sudden rain. Sudden rain. Okay, itu salah satu. Tu. Ikut for kiamat also.
Tak, untuk Lailatul Qadar. Tak, ini pandangan ulama lah Okay, dari sudut orang punya pemerhatian daripada hadis Nabi tu kan. Lagi satu adalah bila keesokan harinya itu matahari tu timbul tapi cahayanya itu soft. Soft ya. Okay, soft means what? Dia tak glaring. Tak glaring. Macam tak apa ni orang panggil, macam tak betul-betul Tak silau menyilau betul. mata ke. Benda ni susah kita nak. Mungkin kat mata you tak silau, kat mata orang lain silau. Tapi Allah SWT seakan-akan dalam pandangan para sahabat, para ulama ni, diorang nak tunjukkan yang senang kata benda tu benda yang special lah. Okay. Hujan dia pun hujan nanti yang you tahu lah, special. nanti orang-orang macam try to debate with you. Silau bila dia ada cloud ke tak ada cloud, you know, Benda-benda ijtihad ni kan. Betul. Benda-benda ijtihad, benda-benda yang ulama bukan reka, diorang try untuk cari the best source. So it could be Research hari ni. research. It could be malam Lailatul Qadar tu tak ada apa-apa pun. Boleh. Boleh juga. Boleh juga. Tapi mungkin Allah SWT nak main-mainkan kita dengan mungkin hari Kasih ni hint, kasih hint lah kan. itu daripada sifat Allah yang sangat penyayang, yang Rahman Ar-Rahim. Allah SWT nak tunjukkan bagi kita mungkin malam ni supaya bila kita tengok pagi tu, kenapa matla'il fajr, keluar pagi tu, subuh tu, kita tengok misal kata Allah keluarkan matahari tu dengan keadaan yang seperti mana para ulama describe tu, kita rasa macam pagi ni aku buat lebih babe. Mungkin Lailatul Qadar kot. Mungkin cara gitu. malam tadi lah, malam sebelumnya tu lah. And kata pula macam ni lah. Kalaupun kata malam tu tiba-tiba hujan, nak buat apa kat situ? Lari lah buat ibadah. Betul. Kan? Yes. Kalau kita boleh lari bagus lah. Tapi kalau tengah-tengah bazar pun, tengah start pun mau rabak juga. Yes. Tengah serve orang ni nak bayar ni sekali hujan. Kan? No, tapi ulama cakap juga, kalau Allah sebut Lailatul Qadar, adakah dianya itu hanyalah malam? Ada ulama cakap siang pun boleh jadi juga. Siang pun boleh jadi. Pasal apa? Perkataan malam tu kadang-kadang digunakan untuk malam dan siang. Contohnya, kalau kita pergi holiday kita book hotel. Orang tanya kita, kau duduk berapa lama? 2 malam. Adakah 2 malam tu berarti malam sahaja? Betul. Tak lah, malam dengan pagi, malam dengan pagi. Yes. So kemungkinan kata para ulama, kalaupun dia dah siang, selagi mana dia fall within the malam and siang, masih tetap boleh beribadah. Cuma optimum still malam. Tapi adakah lagi peluang untuk ibadah pada waktu tersebut? Pagi tu kita tengok matahari naik macam tenang. Nak buat apa time tu? Doa banyak-banyak. Kemungkinan dapat juga insyaAllah. Kemungkinan Kemungkinan. Itu nombor 2. InsyaAllah lah nombor 2, kita selalu mengharap yang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT memang terkenal dengan sifat-sifatnya, memang akan berikan yang the best pun. Apa pun yang kita lalui pada malam-malam 10 ni, jangan pula tunggu bila hujan je. Betul. Ada ni weather forecast ya, tengok. Sebab malam ni kita tak menyangka, mungkin kat tempat lain hujan, tempat kita tak hujan. Yes, kan? correct. Mungkin tempat kita Allah saja nak tunjukkan ketenangan. Tengok macam tempat-tempat yang memang tak hujan pun, macam mana kita nak tunggu benda tu hujan, betul tak? Yes, correct. So benda ni is dari sudut pemerhatian para sahabat, para ulama, yang could be betul, could be jadi kat tempat you all. Kalau jadi memang atas tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ada ke 10 malam ni memang hujan tak hujan, pahalanya memang akan ada gitu. Khairun min alfi syahr. Okay, kita ada end surah ni. Ustaz, bila malam-malam Qadar ni minimum kita nak buat apa? Apa yang Nabi anjurkan untuk kita buat? Malam Lailatul Qadar ni seperti mana kita tahu, malam yang lebih baik ataupun lebih mulia daripada 1000 bulan. Mana amalan kita tu diganda-gandakan. Tadi kita cakap 83 tahun. Jadi antara amalan-amalannya first pada bulan Ramadan, tak larilah kita cakap pasal Al-Quran. Quran tu memang kena dihidupkan lah pada setiap malam ataupun pada satu harinya yang kita hidup pada bulan Ramadan tu, memang kita kena hidupkan Al-Quran. Tu first. Second, dalam bulan Ramadan pula kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Ini waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu Wa Taala buka seluas-luasnya pintu taubat, pintu kita berdoa, pintu kita balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokusly malam Lailatul Qadar ni kita dianjurkan untuk berdoa. Dan bila nak berdoa ni kita ada banyak-banyak cara nak berdoa. Tapi the best cara-cara ataupun the best cara untuk berdoa adalah dengan menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh para anbiya. Even Nabi SAW pun ajarkan macam-macam doa. Tapi tadi kita baru lihat dalam suratul Anbiya. Kalau you all boleh tengok dalam surah Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala macam susunkan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada para anbiya. Cuk, Ustaz, sebelum tu doa yang Nabi ajarkan Aisyah pada malam Lailatul Qadar. Doa yang kita dah biasa hafal. Doa dia apa baik? Silakan. Dah rasa macam Allahumma barik lana. Salah doa pula. Allahumma lakasum tu bukan tak lah, itu doa. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi, this is doa yang paling popular, and walaupun dia benda yang common sampai orang rasa macam doa ni macam dah tak useful,
Tapi ini yang doa diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkaulah maha pengampun, betul tak? Allah, engkaulah maha pengampun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Suka kepada pengampunan, suka pada orang yang meminta pengampunan daripada Allah, suka kepada hamba-hamba Allah. Terutamanya kita lah ni, kita minta pengampunan Allah, Allah tengah menunggu kita. Bila ni dia ni nak minta ampun ni? Bila dia nak doa pada Allah? Allah tengah menunggu kita menadah tangan berdoa pada Allah SWT. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka kita minta Allah SWT pengampunan bukan sahaja pada Lailatul Qadar pun, pada seluruh bulan Ramadan. Seluruh bulan Ramadan, tapi fokusly pada Lailatul Qadar ataupun malam ke-10 yang terakhir tu. Cuma dia punya doa dia tu, kalau kita doa sendiri fa'fu anni, kalau kita doa ramai-ramai fa'fu anna. Ni additional je lah. Kalau kita ramai-ramai kan ni, kalau kita seorang ni. Kalau rasa macam nak doa untuk diri sendiri je pun boleh. Aku seorang lah. Kau doa sendiri lah, aku doa sendiri. Jadi ikutlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tadi kita kadang-kadang kita doa ni, Sayyidina Umar pernah cakap satu benda. Kita memang tadi banyak cerita pasal Sayyidina Umar. Ini episod Umar ni Umar the series, BTZ series. Umar cakap, aku tak bimbang Tuhan tu terima doa ataupun tidak. Itu benda yang kita tak payah bimbang. Tapi aku bimbang tidak mendapat hati yang ingin berdoa. Kau deep lain tau. Kita bolehlah belajar Kira taksub doa kita tu kita punya into doa, meaning kita, ke tak betul meaningful bermaksud ke tak atau just say it out of context, out of words. Maka I rasa doa yang paling baik ni I nak selit sikit tak lain dan tidak bukan doa-doa yang diungkapkan oleh para anbiya lah. Yang kita boleh belajar macam-macam. Ustaz, contoh sikit Ustaz, doa-doa Nabi-Nabi. Saya bila melihat pada doa-doa ni, rasa macam nak susun doa ni bukan senang. Betul. Lagi dalam bahasa Arab kan. Yes. Kita punya choice of words kadang-kadang macam tak best gitu dengar kan. Orang kata lah doa-doa je lah, pakai copy word sendiri. Yes. Tapi doa-doa para anbiya ni, dia short, simple tapi direct. Kena dengan makna dia, kena dengan kita punya niat dan tujuan kita nak meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Al-Anbiya, dan nama pun surah Anbiya, cerita pasal para nabi-nabi. Kita tadi terbaca beberapa cerita dalam surah Al-Anbiya ni, di mana Allah mengungkapkan doa-doa para anbiya waktu mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya dalam surah Al-Anbiya tadi kita tengok ayat yang ke-70 berapa tadi jap. Dia banyak sebenarnya, cuma kita ambil sikitlah daripada buka surat yang keberapa ni, alamak tak jumpa. ada. Okey. Cut. Sebentar ya. Wa Ayyub. Kita start dengan Wa Ayyub. Ke nak before that Actually before that pun ada tau. Zakaria bawa. Okey, kita cakap. Okey. Cakap pasal doa, di antara doa-doa yang paling indah untuk diungkapkan dari susunan ayatnya, di susunan bahasanya adalah doa-doa para anbiya. Bila-bila doa-doa ni yang diungkapkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diletakkan di dalam Al-Quran sebagai contoh untuk kita ikut. So dalam surah Anbiya ada beberapa para anbiya yang Allah tunjuk bagaimana mereka doa. Kita tengok pada ayat 83 Nabi Allah Ayyub alaihissalam, di mana kita tahu kehidupan Nabi Ayub macam mana kehidupannya. Payah lah, diuji dalam semua urusan. Kita kadang-kadang ujian kita at one portion, one part of our life, tapi tak semua. Betul. Ayub ni dia punya ujian dia semua ujian dia tu macam tak kena kan. Semua ujian dia tu macam tak menjadi. Kadang dia ada kesakitan yang dia lalui, bisnes, keluarga, semuanya kira macam tak kena lah. Bahkan dia seorang Nabi, kan selalu orang cakap kalau Nabi ni mesti Allah aturkan yang terbaik jadi Allah SWT tunjukkan yang Nabi Ayub selalu berdoa dalam keadaan setiap kali bila dia kena ujian tu, dia berdoa Rabbi anni massani yadur, ataupun dia kata anni massani yadur. Dalam ayat tersebut Allah SWT sebut wa ayyuba idznada rabbahu, seakan-akan Ayub tu memanggil Allah SWT. Nabi Ayub memanggil. Jadi memanggil ni berdoa lah, meminta doa dalam keadaan dia ibadah, dalam keadaan dia meminta pada waktu malam, kepada waktu siang, dalam keadaan sakit ni. Kita tahulah orang yang sakit, orang dalam keadaan ujian ni doa dia mustajab kan. Jadi Allah sebut Nabi Ayub dia doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan dia. Doa dia anni massani yadur. Ya Allah, aku ini
Dia dalam ayat ni menarik sekali sebab ni para anbiya punya cara berdoa. Dia tak put that full blame ataupun dia tak put that blame to Allah SWT. Langsung dia tidak menuding jari bahawa semua ujian aku ni datang daripada Allah, tapi dia kata anni, sungguhnya aku ini telah ditimpa diri aku ataupun aku ni menimpakan diri aku dalam kemudaratan. Anni massani ad-dur. Mudaratan ni boleh cakap macam-macam lah kan. Tapi sakit lah, apalah sekalipun dalam kehidupan kita, tapi dia yakin dalam doa ni wa anta arhamur rahimin. Jadi doa dia anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Doa yang begitu ringkas tapi padat sekali. Ya Allah, aku dalam keadaan ujian yang besar, kesakitan yang besar, tapi aku yakin. Nampak tu keyakinan dia, ketakwaan Nabi Ayub ni mendidik kita supaya kita dalam apa jua keadaan kita, kesusahan yang kita lalui, kita tahu yang Allah Arhamur Rahimin. Allah tu Tuhan yang merahmati dan yang paling memberi rahmat kepada hamba-hamba. Saya suka doa ni sebab of many things. Dia pendek lah. Dia sama juga macam doa Nabi Yunus. Betul. Kita nak pergi ke bawah. Ni nombor ada lagi lah. Okay, Suratul Anbiya 83. So biar ada orang take note lah. 83 yang tadi tu Ustaz baca. Next. So tadi kau nak sambung kan? Nabi Ayub. Nabi Yunus. Okay. Tapi tadi bila sebut pasal doa Nabi Ayub tu, Allah SWT memberi jawapannya dalam Quran sendiri. Allah kata fastajabna lahu. Allah SWT menjawab doa Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dur. Allah SWT sendiri melihat apa mistik Nabi Ayub ni, kenapa dia dilanda ujian, kesakitan dan sebagainya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum. Allah SWT menggantikan dengan kesakitan itu dengan kelebihan kepada dirinya dan ahli keluarga dia. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala min indina wa dhikra lil abidin. Dan ini sebagai satu peringatan bagi hamba-hamba Allah yang sedang beribadah kepada Allah, yang menjadi hamba Allah yang betul. Kadang-kadang walaupun kita banyak beribadah, kita tak lari daripada ujian. Kita tak lari daripada kesusahan. Kita tak lari daripada macam-macam dugaan kesakitan. Itu bukan tanda disebabkan Allah tak sayang kita, tapi mungkin itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita pergi balik pada cerita Ustaz jadi cakap tentang kisah Nabi Yunus. Ustaz. Jadi Nabi Yunus ni kisah dia menarik. Sampai ada satu surah yang menceritakan tentang kisah dia. Betul. Panjang cerita dia. Tapi again, since kita nak fokus on doa dia tu, Nabi Yunus awalnya dia nak cerita dia macam merajuk lah sikit Yunus ni alaihi salam. Dia merajuk dalam berdakwah ni. Dia rasa macam agak affected. Dia akhirnya keluar. Betul. Dia tinggalkan kaum dia. Kemudian cerita tu cakap akhirnya ada cerita di atas kapal dan sebagainya. Dia mendapati diri dia dalam perut ikan. Ikan paus. Lama dalam ikan tu, akhirnya yang menyebabkan dia dikeluarkan oleh ikan tersebut adalah satu ungkapan yang dia sebut. Dia cakap tu benda. Kita imagine dalam ikan macam nak keluar ni. Ini kan there was one word yang mustahil pun nak keluar kalau ikut betul. Tak boleh dia keluar. Sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah di kalangan mereka yang zalim. Nah, sama juga tadi kalau kita tengok doa Nabi Ayub, doa Nabi Yunus, the commonality adalah kalau kita bikin doa kan selalu ya Allah kau berikan aku, ya Allah kau kasih aku. Dalam dua doa ni dia tak cakap beri apa-apa. Tak minta pun. In fact dia cakap dia yang zalim. Tu je. So, ini doa-doa Nabi-Nabi. Doa Nabi-Nabi ni kadang-kadang dia tak minta apa-apa pun. Diorang cuma mengeluh ke Allah. Share je. Dan mengaku kekurangan dan mengaku kehebatan Allah. So kita ada masalah ni, boleh je kita nak minta ya Allah kau sembuhkanlah aku, ya Allah kau tolonglah aku. Tapi kadang-kadang bila kita sebut ya Allah sakit ya Allah, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang, itu pun kadang-kadang cukup. Pasal apa? Allah kan tahu hati kita. Betul. Yes, walaupun kita tak ungkapkan, tapi pengakuan tersebut itu cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beri apa yang kita nak. Allah. So dalam malam-malam Lailatul Qadar ni, yes, kita ada doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ataupun fa'fu anna. Boleh. Ini warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi galakkan. Tapi kadang-kadang kita pun nak doa something a bit more intimate. Personal lah Personal. Yeah, because we have different problems lah kan. Betul. Different nikmat yang Allah berikan lah. Betul. Different nikmat, different ujian. Maka the connection to Allah, maka kita cakap saranan kita dalam doa, dua-dua lah. Doa daripada Quran atau doa daripada hadis, begitu juga doa yang personal. Ya.
balik kepada apa yang kita diuji dan sebagainya. Yalah, apa pun ujian yang diberikan tu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi balik kepada kisah yang para anbiya ni, cantik sungguh susunan yang diorang susun doa-doa untuk ditujukan oleh Allah Subhanahu. Sebab mereka mengetahui, kita pun tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala is there. Bukannya Allah tak tahu. Allah tahu kau sakit, aku dah tahulah. Sebelum kau ada, aku dah tahu kau akan sakit. Kau miskin, aku dah lama tahu kau akan miskin. Jadi bila mereka mendoakan benda ni, Nabi Yunus ketika dalam ikan paus tu kan, dipanggil Wadhannun, dia punya nickname kan, Dhannun. So ikan tu ikan apa ni? Dhannun tu apa? Paus. Wadhannun kira dia punya lakab gelaran dia. Dhunnun. Malah dalam hadis Nabi cakap tidak ada mana hamba Allah yang sebut doa Zunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kecuali dia akan dikeluarkan daripada masalah yang sedang dilalui. Nabi cakap macam tu. Sebab nak tunjukkan peristiwa Nabi Yunus tu, which is logically memang mustahil untuk keluar. Mustahil sih. You boleh ke berbual dengan ikan tu? So, buka mulut. Tak boleh. Kalaulah dalam ikan paus boleh keluar dikarenakan sebut la ilaha illa anta, apatah lagi masalah-masalah kita ni. Jadi itulah doa yang indah, yang sikit tapi dia punya pergi orang kata la ilaha illa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita dah cukup masa ni. Kita nak dengarkan lagi doa-doa yang lain. Kita jumpalah pada episod-episod akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.